Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kumpulan saya diberi peluang untuk membentangkan ataupun mengupas sedikit tentang tajuk yang dipilih oleh kami, iaitu tajuk PMI. InsyaAllah, walaupun kumpulan kami ini special sikit, ada hanya 3 orang sahaja. Kalau boleh 10 minit tu mungkin sekejap bagi kami. Okey, insyaAllah saya akan praktikkan apa yang saya belajar dalam kuliah sebelum ini dengan menghuraikan perkara yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting, iaitu FIP, First Important Priority. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi, ingin saya tekankan pemikiran ini ialah kemahiran berfikir individu yang boleh diajar ataupun dipertingkatkan melalui latihan dan amalan yang dibantu dengan alat berfikir. Maksudnya, semua orang boleh berfikir tetapi ada yang boleh berfikir dengan lebih baik lagi berbanding dengan orang yang lain. Bagaimana untuk berfikir dengan lebih baik? Alat berfikir merupakan instrumen ataupun alat yang dapat membantu kita menggunakan minda kita dengan lebih sistematik. Maknanya, okey, saya akan huraikan dengan lebih detail. Okey, alat berfikir PMI ini boleh didefinisikan sebagai alat berfikir untuk menilai sesuatu idea dari segi kebaikan, keburukan dan perkara yang menarik. Maknanya penggunaan PMI ini dapat mengelak pemikir daripada terlalu cenderung dengan terpengaruh dengan emosi kita ataupun sifat negatif. Dengan membuat senarai PMI ini, kita boleh mengasingkan ataupun membezakan perkara yang baik, buruk dan yang menarik. Okey, alat ini boleh digunakan dalam sesi sumbangsaran. Okey, sumbangsaran tu apa? Sumbangsaran tu adalah teknik kreativiti secara berkumpulan untuk menjanakan pelbagai idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dan bahasa mudahnya adalah pembincangan secara berkumpulan lah. Okey. Terdapat langkah atau pelaksanaan yang saya dalam slide tu yang saya paparkan tu. Okey, apakah langkah pelaksanaan yang perlu kita lakukan? Yang pertama, sudah tentu kita akan diperdengarkan isu ataupun sesuatu masalah. Dan kemudian sudah semestinya kita haruslah melatih diri kita untuk katakan kepada diri sendiri, mari kita lakukan PMI. Seterusnya, sumasaran tentang kebaikan ataupun pemerahan otak tentang kebaikan, keburukan dan perkara yang menarik. Dan akhir sekali barulah kita membuat sesuatu keputusan berdasarkan maklumat yang kita kumpul. Okey, apa itu PMI? Seperti saya jelaskan tadi, P bermaksud plus, M minus, and I interesting. Plus iaitu baik, perkara yang difikirkan baik bagi sesuatu idea. Minus, perkara yang buruk, perkara yang difikirkan tidak baik bagi sesuatu idea. Dan yang terakhir, interesting itu perkara yang menarik, perkara yang tidak termasuk dalam plus dan minus tetapi menarik tentang sesuatu idea. Kemudian barulah kita buat sesuatu keputusan ataupun penilaian tentang tajuk yang dikaji, sama ada kita hendak menolaknya ataupun menerimanya. Okey, terdapat 8 situasi yang akan kami teliti atau perjelaskan dan saya akan ambil satu contoh, satu situasi, iaitu situasi pembelajaran secara atas talian dalam norma baharu ini. Okey. Seperti mana kita tahu, pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran ataupun PNP secara maya dalam talian ini menjadikan satu keperluan ataupun perkara yang mendesak kita ataupun mendesak seluruh dunia termasuklah Malaysia. Kerana apa? Kerana kita sedang bergelut dengan masalah wabak COVID-19 ni. Okey, tapi teknologi hari ini sangat membantu dan setiap pergerakan manusia ni termasuklah kehidupan harian kita ni dibantu oleh internet ataupun bahasa mudah kita teknologi IT lah. Dan internet ini dapat menjadikan kehidupan kita lebih smooth ataupun lebih mudah tanpa ada batas jarak, tanpa batasan jarak lah.
Okey, tambahan pula banyak perkara yang kita boleh pelajari dalam online ni. Dan harus ingat, akan tetapi belajar secara online ni ada banyak kelebihannya dan kekurangannya. Okey, yang pertama, masa dan tempat yang fleksibel. Sebenarnya kita yang mengikuti kelas dalam talian ni dapat merancang sesi pembelajaran kita mengikut jadual kita sendiri. Contohnya macam kos saya, kebanyakan kelas asal kami pada waktu petang dan kami telah memindahkan kelas pada waktu petang itu kepada waktu pagi. Kerana apa? Kerana kami dan lecturer ataupun pensyarah kami bersependapat dan sama-sama bersetuju. Dengan hal ini kita dapatlah bekerja pada waktu petang ataupun pada waktu malam. Dan dalam masa yang sama juga, kita tidak menghabiskan masa untuk berulang-alik ke kias. Seperti mana sebelum ni mahasiswa perlu berulang-alik ke kias. Jadi oleh itu mereka dapat menjimatkan masa mereka dan belajar di mana yang mereka mahukan. Okey, kita juga tidak perlu ke perpustakaan ataupun maktabah kerana bahan khusus kita dapat mengakses jangan next lagi slide tu. Kerja khusus kita dapat diakses dengan web dan aplikasi yang disediakan. Contohnya macam kos kami. Kos kami amat memang menggunakan sepenuhnya web ataupun aplikasi Maktabah Syamilah ni. Banyak apps ini dapat membantu kami mencari pelbagai kitab ataupun pelbagai maklumat dalamnya. Okey, dan seterusnya, plus ataupun perkara yang baik seterusnya iaitu menjimatkan wang. Belajar tidak dinafikan belajar secara online ni dapat membantu untuk menjimatkan wang. Sebagaimana contoh, kita tidak perlu mengeluarkan wang belanja untuk pergi ke kias, khususnya tempat yang jauh, tempat tinggal yang jauh lah. Selain itu, kos penginapan juga kita dapat elakkan. Okey, dan kebaikan yang ketiga saya listkan dalam senarai ini adalah mengurangkan penggunaan kertas. Seperti mana saya sebut tadi, kita dapat menggunakan aplikasi ataupun apps-apps yang disediakan dan of course dan sudah tentu kita tidak perlu menggunakan banyak kertas untuk memfotostat ataupun print di dalam print kertas. Okey, perkara buruk yang pertama adalah data internet. Tidak dinafikan belajar secara online ini memerlukan sambungan internet yang laju untuk melancarkan proses pembelajaran kita. Tapi pada zaman sekarang ni banyak pembekal internet ataupun pembekal talian internet yang menawarkan pelbagai package internet. Dan kepada rakan-rakan saya yang dapat akses kepada wifi, haruslah bersyukur. Sebab apa? Sebab saya sendiri pun dapat mengakses wifi dan saya hanya top up RM10 sebulan untuk ada 2 minit lagi. Okey, baik. Sabar ya. Dan perkara yang buruk ketiga, kita tidak boleh belajar secara face to face. Dan ada setengah orang lebih gemar ataupun selesa untuk belajar secara face to face kerana mudah untuk berlakunya sesi soal jawab. Jadi tapi tidak dinafikan pembelajaran kita dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan Zoom ataupun aplikasi Zoom, web Zoom ataupun Google Classroom. Okey. Seterusnya poin ketiga, lebih banyak kita meluangkan masa di hadapan skrin. Tidak dinafikan akan menjejaskan masalah penglihatan kita, fizikal kita sebagai sakit-sakit otot ataupun sakit bahu. Dan akhir sekali saya tekankan, perkara yang menarik ni untuk situasi ini kita dapat belajar dan mengetahui pelbagai kaedah atau cara yang baru seperti mana kita tidak lalui sebelum ni. Dan kita juga dapat bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Zaman teknologi maklumat zaman sekarang dengan selari pembaharuan sistem pendidikan industri 4.0 ataupun 4.0 dalam melahirkan ramai lagi mahasiswa bukan sahaja profesional dalam bidang mereka, malah mahir dalam teknologi. Okey, secara kesimpulannya, saya berpendapat saya bersetuju untuk meneruskan norma baharu ni secara atas talian. Itu keputusan yang saya boleh lakukan. Okey, saya serahkan sesi pembertanyaan ni kepada
tahu arahkan pembentang saya itu Patricia. Silakan. Okay, terima kasih Arif. Kita akan pergi ke slide seterusnya yang mana media massa mempengaruhi kita. Yang ini adalah situasi yang mana media massa mempengaruhi kita. Okay? Pertama sekali ialah kita akan lihat sekarang bahawa media massa adalah kehidupan baru bagi kita, kerana kalau tiada media massa itu ianya tidak lagi normal untuk dalam kehidupan kita seharian. Okay, kita masuk dalam kepada kebaikan dia. Apa itu kebaikan dalam media massa ini adalah ianya menyampaikan maklumat. Okey, seperti yang saya katakan tadi, sekarang ni hidup kita dah canggih. Jadi kemungkinan besar tidak akan ada lagi keratan akhbar ataupun bukan keratan akhbar, maksudnya naskah-naskah akhbar untuk dibeli kerana semua dah ada di hujung jari. Apa yang ada di hujung jari itu ialah isu semasa, maklumat, berita, kiranya semua itu ada di dalam telefon pintar kita lah kan. Jadi tak syak lagi kalau ada maklumat kita mesti nak sampaikan. Jadi apa yang kita patut sampaikan itu kita perlu forward. Okey, perkataan forward itulah selalunya kita gunakan untuk menyampaikan maklumat itu dengan pantas. Okey, kita pergi masuk ke dalam keburukan dia pula. Keburukan dia ialah berita palsu. Okey, jelas sangat. Dalam media massa, berita palsu ni adalah keburukan paling terburuk kan. Okey, kenapa? Kerana apabila seseorang individu itu difitnah, dia akan memudahkan kehidupan seseorang itu dan ianya akan mengancam dengan cemuhan, caci maki oleh masyarakat lain. Dan kita tak nak benda ini berlaku kepada masyarakat kita yang kalau kita perasan dah kebanyakannya memang berlaku dalam zaman sekarang. Okay, kita tengok apanya menarik dalam media massa ini pula. Apabila kita belajar tajuk alat berfikir itu PMI, okey, semestinya ada menariknya. Apa menarik dalam media massa ini adalah kita berkenalan dengan rakan baru. Kerana media massa ini adalah luas. Okey, dan dia tak ada batas ataupun halangan untuk kita berkawan. Kerana kita boleh berkawan daripada orang Timur Tengah, Eropah dan lain-lain tempat lagi. Ini juga boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, setiap situasi mesti ada keputusan. Okey, saya nak bagi tahu apa keputusan saya. Keputusan saya adalah saya perlu ada media massa kerana ianya amat penting dalam kehidupan kita atau isu semasa lebih pantas. Okey, kita masuk kepada slide seterusnya. Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa wajib di sekolah. Okey, kita tengok dalam situasi ini, penggunaan bahasa Inggeris, kebanyakan orang dia masih tidak fasih dalam bertutur bahasa Inggeris. Jadi apa yang kebaikannya ialah apabila pelajar lebih fasih dalam berbahasa Inggeris, ianya akan bukan disebabkan ia lebih fasih tu disebabkan oleh sekolah. Kenapa? Sebab sekolah dah membuatkan diorang, mendidik diorang untuk bertutur dalam bahasa Inggeris dalam seharian diorang dalam sekolah. Okey, faham kan? Okey. Apa faedah daripada itu? Faedah daripada itu, pelajar dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Ni kan dia jadi contoh. Kalau ada pelancong asing tiba-tiba melawat sekolah, jadi kita boleh berkomunikasi. Halangan antara kita untuk berkomunikasi kerana kita dah fasih dalam bahasa Inggeris. Okey. Kita tengok apa pula keburukan dia. Keburukan dia adalah penggunaan bahasa Melayu akan pupus. Okey, yang ni paling kita tidak inginkan yang berlaku. Siapa yang inginkan apabila bahasa ibunda kita pudar begitu saja, okey? Jadi kita tak nak ianya terbang seperti abu-abu di langit, kita tak nak. Jadi apabila ramai yang sudah berfasih dalam bahasa Inggeris, secara sendirinya bahasa ibunda kita tu akan terhapus. Sebab dah satu sekolah menggunakan bertutur dalam bahasa Inggeris, tapi kita ni tak guna dah bahasa Melayu. Kita tak nak mengguna bahasa ibunda kita. Okey, kita tengok menariknya dekat sini. Kenapa menarik? Pelajar Malaysia dapat menandingi pelajar luar negara. Apa maksud poin kat sini? Maksud dia, apabila pelajar itu semakin berusaha dia belajar bertutur bahasa Inggeris, maka menjadi mahir. Apabila mahir, datanglah 1000 pertandingan atau 1000 perdebatan atau syarahan, pelajar itu boleh join atau menyertai dalam pertandingan tersebut. Dan ianya juga boleh menunjukkan, membuktikan kita bahawa kita ni boleh juga dan
boleh juga menguasai bahasa Inggeris seperti mereka yang lain. Okey, keputusan saya dalam situasi ini, saya rasa saya tak setuju. Dan saya tak memerlukan bahasa Inggeris ni kerana kenapa? Ini adalah apa yang saya rasa sebab saya nak bahasa ibunda kita diwarisi. Sebab apa? Kita duduk tanah Melayu, jadi kita tak nak menggunakan bahasa asing. Kita tengok macam Korea. Korea dia tak menggunakan bahasa Inggeris sebab dia menggunakan bahasa ibunda dia. Okey. Kita masuk ke slide seterusnya. Okey. Slide ni saya yakin budak lelaki suka sebab ini belanja hantaran dikurangkan atau dihapuskan. Kenapa? Kerana pernahkan satu isu atau topik yang kita pernah dengar antara 15,000 sampai ke 20,000 dan itu menjadi topik hangat sekali di kalangan netizen. Tapi kita patut tahu sebagai umat Islam, pelajar Islam, hantaran ini adalah tidak wajib dalam Islam kerana ianya terpulang kepada pihak lelaki sama ada dia nak bagi ataupun tidak dan ianya adalah kemampuan seseorang itu. Okey. Kita tengok apa kebaikan dia. Okey. Kebaikan dia adalah mengelakkan zina. Okay, mengelakkan zina ni dalam Al-Quran telah menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Apabila hantaran kahwin atau hantaran dikurangkan, apabila letaknya hantaran kahwin dengan harga yang tinggi, siapa je nak kahwin kan? Okay, tak ada orang nak kahwin sebab mahal. Okay, jadi pihak lelaki dia tak akan macam fikir, aku tak boleh lah nak tunai. Itu adalah satu keburukan kalau kita tengok side effect dia adalah satu keburukan. Tapi ini kalau apabila dihapuskan, dia akan menjadi mengelakkan zina. Kerana apa? Sebab semua boleh kahwin. Jadi dalam pepatah ada kata, lebih baik mencegah daripada merawat. Kat situ. Okay. Seterusnya adalah pihak lelaki tiada komitmen. Okey, ini adalah keburukan. Keburukan bagi pihak lelaki apabila hantaran dikurangkan atau dihapuskan, sahlah lelaki tak bertanggungjawab dah. Sebab dia takkan, kenapa aku nak kenapa aku nak cari duit banyak-banyak sebab hantaran kan dah tak ada, hantaran kan dah kurang. Jadi nampak tak? Tanggungjawab dia dekat situ dah mula dah kurang jelas, dah berterabur. Maksudnya tanggungjawab dia makin lama makin berkurang. Okey. Okay, kita tengok menariknya. Menariknya dekat sini adalah ia akan dapat menabung atau menyimpan wang untuk kita masa hadapan. Okey, contohlah. Pihak lelaki, dia dah ada wang hantaran. Tapi pihak perempuan kata, tak apalah, simpanlah. Saya rasa kebanyakan wanita tak akan kata begitu ya. Dia akan jadi, pihak lelaki dia akan kata, pihak perempuan akan kata, tak apa, simpanlah duit itu. Okey? Jadi apabila dengan ada duit yang hantaran tu dia disimpan, tak menggunakan, ianya boleh menggunakan masa hadapan kita. Jadi, apa boleh buat dengan duit itu? Okay. In case kita baru kahwin. Anda baru kahwin. Anda baru kahwin. Jadi, tak ada. Okay, jadi tak ada. Jadi, dengan duit itu, anda boleh menggunakan untuk membeli keperluan harian anda, makanan anda. Sudah, kenapa internet connection system? Puan jelas ke? Sebab tadi ada internet connection. Jelas, okey? Ya, jelas. Okey, terima kasih. Dengan duit itu, kita boleh membina rumah sendiri. Boleh tak kalau kita fikir masa depan gitu? Tak payahlah duit hantaran ni kalau nak bayar mahal-mahal. Lagi banyak benda yang boleh guna. Jadi dalam bab kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan lah. Jadi, keputusan saya dalam situasi ini, saya setuju sangat-sangat kalau belanja hantaran dikurangkan. Sebab apa tadi saya ambil daripada hujah saya, menariknya kat situ. Menarik kat situ, kita boleh simpan duit untuk masa hadapan. Dan lelaki ni juga, dia nak bina masjid, nak beribadah. Takkanlah nak menyusahkan dia kan? Okey. Jadi saya serahkan kepada pembentangan seterusnya, Yohanis. Okey, terima kasih kepada rakan sekuliah saya, Nombor Trisha. Seterusnya, saya akan menghuraikan 3 situasi PMI. Okey, situasi yang pertama yang saya dapat ambil di sini, konteks pelajar sekolah ditukar kepada iPad. Apa kebaikan dia? Kebaikan konteks ditukar kepada iPad. Dia akan lebih banyak membuatkan lebih banyak info, lemak-lemak yang baharu.
sebagai contoh, semua input di hujung jari. Dan juga iPad ni juga kita dapat lihat pada waktu sekarang, musim COVID, kebanyakan kelas, bukan kebanyakan, semua kelas akan menjalankan kelas PDPR dan mewajibkan untuk ibu ayah membeli iPad. Dan di situ kebaikannya. Dan dia juga, iPad ni banyak memberi pengajaran dan banyak input internet yang kita dapat dan kita capai dengan mudah. Itu kebaikan apabila buku teks tukar kepada iPad. Okey. Yang seterusnya, keburukan. Keburukan juga ada, keburukan. Di mana iPad ini memerlukan dana yang banyak. Iaitu ibu ayah akan terpaksa ataupun akan merasa beban dengan macam mana untuk mencari duit untuk membelikan anak-anaknya iPad. Kenapa? Sebab dunia sekarang yang banyak dan dunia sekarang yang membawa kita, ibu ayah, untuk mewajibkan anak-anak menggunakan iPad. Dan juga keburukannya juga, ibu ayah akan menjadi terbeban. Jika dibayangkan dengan 5 orang anak, iPad dibeli satu seorang. Dan kita akan fikir, bagi kita yang berkemampuan, akan fikir benda tu mudah dan senang untuk capai, untuk membelinya. Bagi segelintir yang lain, yang baginya duit adalah untuk makan pagi, kais pagi makan petang, kais petang makan malam, adalah satu kesan, ada satu bebanan yang sangat memberi tekanan kepada ibu ayah. Di situlah keburukannya. Dan juga keburukan iPad ni juga, dia memerlukan penjagaan yang rapi. Tak seperti buku teks. Buku teks ini secara manual. Buku teks secara manual, kita hanya perlu membalusnya sahaja. Tetapi iPad, kita perlu menjaga dengan rapi, dengan meletakkannya dengan tempat yang baik. Dan juganya, keburukan juga iPad ni, dia mudah pecah. Jika kita memandang enteng dan memberi 100% kepercayaan kepada anak-anak, maka di situ akan membuatkan ibu ayah akan mengalami kerugian. Kerana bagi saya, iPad ni adalah bukan perkara yang murah. Mungkin bagi sesetengah orang lain, iPad itu hanyalah sebagai jajan bagi dia. Okey, itu keburukan. Dan menarik, apa yang menarik tentang iPad ni? iPad ni adalah dia ringan dan dia kurang menjadi beban pelajar untuk ke sekolah. Contoh sebelum ni, kita lihat anak-anak kita terpaksa menggalas beg ke sekolah dengan buku yang banyak, buku teks yang bersusun-susun. Sampai kita tengok, aku merasa, ya Allah, macam mana anak aku yang kecil nak bawa beg untuk galas naik ke tangga tingkat 3, tingkat 4. Tapi dengan adanya iPad ni, dengan adanya buku teks tukar kepada iPad, dia dapat menyelesaikan semua masalah itu. Masalah selesai dengan masalah itu dapat menyelesaikan dengan mudah dan cepat. Itu perkara yang menarik. Dan juga iPad ni, dia dalam bentuk digital. iPad ni juga kita dapat melihat warna-warni. Dan juga iPad ni kita dapat melihat video yang bergerak secara live, secara nyata. Jika buku teks, kita tengok hanya sekadar manual sahaja. Okey, itu situasi untuk yang pertama. Okey, situasi yang kedua. Situasi yang kedua, menyambung pelajaran keluar negara. Okey, kebaikan bagi saya mengenali budaya dan cara hidup. Dalam contoh yang paling terdekat saya dapat ambil, abang saya sendiri yang telah melanjutkan pelajaran ke Azhar Muslim, dan melalui pengalaman penceritaannya, bagi dia belajar di luar negara ni ada kebaikan yang tersendiri, iaitu kita dapat mengenali budaya dan cara hidup,
cara makanan ruji mereka, cara pertuturan dan juga cara bermuamalah dalam setiap hari. 5 minit Contoh, lagi ya, 5 minit. okey, kita terus ke keburukan, kejam masa. Keburukan, okey, kos yang dipakai, kos yang diperlukan tinggi. Biasa kita tahu untuk menyambung pelajaran ke luar negara memerlukan kos yang banyak. Melebihi daripada RM2,000 Malaysia. Dan di situ juga kita dapat lihat satu keburukan bagi orang yang tidak berkemampuan untuk menghantar anak ke luar negara. Tetapi bagi orang yang biasa, orang yang berkemampuan, benda itu adalah satu pengalaman yang biasa. Manakala keburukan yang kedua juga terpaksa berjauhan dengan ibu ayah. Kita akan mengalami homesick, akan demam. Itu adalah satu contoh seperti mana kita tengok kita belajar di luar negara. Okey, yang menariknya menyambung pelajaran ke luar negara ni adalah satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Sebagai contoh, apabila kita meningkat dewasa, cikgu akan tanya, awak ingin ke mana? Saya ingin belajar ke luar negara, England, Eropah, Turki. Okey, di situ ada satu bagi setengah orang, satu pencapaian yang boleh dibanggakan oleh ibu ayah. Kita boleh tengok juga satu pencapaian yang boleh dibanggakan oleh ibu ayah. Kita boleh tengok juga peluang untuk belajar ke luar negara ni tidak semua orang dapat. Hanya orang yang memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat yang ditentukan oleh universiti luar negara itu sendiri. Okey, itu menariknya menyambung pelajaran ke luar negara. Okey, seterusnya yang ketiga, keputusannya saya ulas kesimpulan selepas ini. Okey, yang ketiga, situasi yang terakhir, belajar sambil bekerja. Apa yang kita tahu, belajar sambil bekerja adalah dapat membantu meringankan beban keluarga. Okey, di sini saya ambil contoh yang paling terdekat, diri saya sendiri. Saya adalah seorang pelajar dan saya adalah seorang pengajar, iaitu belajar sambil bekerja. Bukan membantu meringankan beban keluarga. Bagi orang lain, kebiasaan benda ni leceh. Tapi bagi saya adalah 2 minit lagi. satu perkara yang membanggakan. Okey, keburukan belajar sambil bekerja. Berada di dalam kelas akan mudah letih, penat, lesu dan juga membuatkan kita hilang tumpuan. Itu tidak asinglah. Jika kita belajar sambil bekerja, mesti ada keburukannya. Dan apa yang menariknya, bila belajar sambil bekerja, bagi saya dapat reward diri saya setiap cuti set, saya akan travel ke mana yang saya inginkan. Itu adalah satu pencapaian yang saya banggakan. Dan alhamdulillah dengan belajar sambil bekerja, saya dapat menunaikan umrah. Bagi orang lain, perkara itu biasa, klise lah. Sebabkan anak-anak orang yang berpendapatan tinggi, bagi saya hanyalah biasa-biasa. Saya jadikan benda itu biasa-biasa ke luar biasa. Okey. Itu adalah benda yang menarik, belajar sambil bekerja dapat mendisiplinkan jadual saya dalam masa yang sama. Kita dapat menyusun jadual saya waktu bekerja dan waktu belajar. Okey. Dan juga dapat menambahkan pelbagai pengalaman bersama dengan orang-orang yang baru dalam bekerja dan juga dalam belajar. Bukan terhad sahaja pada waktu belajar sahaja. Dan saya juga ambil pengalaman itu semasa waktu bekerja. Okey, keputusan ketiga-tiga situasi tadi saya dapat ambil. Saya setuju untuk buku teks ditukar kepada iPad sebab dengan dunia sekarang yang serba canggih. Dan juga yang kedua, belajar di luar negara. Kelebihan belajar di luar negara. Ada kebaikan, ada keburukan dan ada benda menarik. Bagi saya, benda tu saya setuju dan saya mengambil keputusan itu ke atas diri masing-masing. Dan juga
akhir sekali belajar sambil bekerja bagi saya pun setuju sebab saya mengalaminya sendiri. Okey, kesimpulannya adalah kesimpulannya 2 minit untuk kesimpulan. Okey, kesimpulannya secara keseluruh apa yang kita tahu harus menggunakan alat berfikir untuk jadikan kita ni sebagai PMI ni sebagai untuk kita membuat keputusan yang lebih sistematik dan juga membuat keputusan yang tidak terburu-buru dan juga tidak menjadikan kita menyesal untuk membuat satu keputusan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak atas pembentangan sebentar tadi. Okey, boleh stop sharing the screen. Nah, sebab saya tak ada masa dah, pukul 3.30 tepat, kita beri peluang kepada kumpulan pembentangan grup yang terakhir untuk sesi pembentangan untuk setting dan anda boleh mula membentang. Selepas pembentangan inilah kalau ada masa saya akan komen sikit tentang pembentangan tadi dan pembentangannya akan berlangsung sebentar lagi. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu jelas ke suara saya? Ya, jelas sangat. Okey. Terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami ni akan menerangkan tentang alat-alat berfikir kod 1. Untuk pengenalan daripada tajuk ini, alat-alat berfikir kod ni telah diasaskan oleh Edward de Bono pada tahun 1969. Ia bertujuan untuk melihat keberkesanan alat-alat berfikir kod ini dalam membantu meningkatkan kognitif pelajar. Ia juga menggalakkan individu berfikiran secara luas dan juga meningkatkan kualiti pemikiran seseorang dalam menghadapi situasi untuk menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi masalah mereka. Okey, kod 1 ni alat-alat berfikir dia terbagi kepada 7 alat iaitu AGO, CAF, APC, OPV, FIP, PMI dan CNS. Baik, saya akan menerangkan tentang CNS. Apa tu CNS? CNS ialah kalau bahasa Inggeris dia consequence and sequel, yang bermaksud kesan dan akibat. Akibat daripada kesan tersebutlah. Okey, CNS ni dia punya kegunaan dia untuk melatih individu atau pelajar berfikir dan menjangkakan atau meramalkan sesuatu perkara dan akibat yang akan berlaku selepas sesuatu cadangan dijalankan. Okey, maksudnya di sini ialah CNS ni dia punya kegunaan dia tu untuk melatih pelajar tu melatih untuk berfikir dan meramalkan perkara dan akibat yang akan berlaku. Baik, bila sebut akan berlaku ni bermakna sesuatu itu tidak berlaku lagi. Tetapi dia apa orang kata, dia dah meramalkan dah. Kalau aku buat macam ni, apa yang akan berlaku macam ni. Sebagai contohnya, saya ni anggap contoh je ni. Okey, saya guru dan awak semua pelajar. Saya bagi cadangan dekat awak semua. Esok pagi kita semua belajar di padang. Esok pagi kita semua belajar di padang. Bawa tikar apa semua. Semua orang duduk bersila atas padang. Belajar dekat sana. Jadi kita tak buat lagi benda tu. Saya baru mencadangkan. So awak semua dengan guna kaedah CNS ni untuk awak berfikir dan meramalkan. Orang kata apa? Meramalkan apa yang saya cadang tadi. Bila buat macam tu, apa yang akan jadi lepas? Okey.
Itu saja dari saya. So saya serahkan kepada pelajar seterusnya insya-Allah. Saya Wan Afrina Misbah binti Wan Ahmad Sani. Saya akan untuk slide yang seterusnya ialah penerangan asas kepada alat berfikir C dan S. Mula-mula sekali tujuan berfikir menjangkakan apa yang akan berlaku selepas sesuatu cadangan dijalankan, meramal kesan dan akibat bagi keputusan tersebut. Contoh yang boleh saya bagi, contohnya belajar dalam bahasa Inggeris bagi subjek sains dan matematik. Seterusnya, pelajar dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah. Contoh yang terakhir, rakyat Malaysia bebas bergerak ke mana-mana saja pada pandemik COVID. Jadi pendapat yang diperlukan untuk meramal kesan dan akibat bagi cadangan tersebut, kaedah dan langkahnya ialah seperti berikut. Apakah cadangan berkenaan boleh berjaya? Apa risiko yang mungkin dihadapi? Apakah kesan serta-merta jangka panjang dan jangka pendek? Adakah cadangan berkenaan baik? Kaedah dan langkah C dan S melatih pelajar untuk membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Kaedah dan langkah ini penting kerana dapat membantu pelajar untuk meramal kesan dan akibat keputusan tersebut. Contoh penggunaan C dan S ni, saya bagi tajuk perbincangan kita, pelajar dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah. Jadi, pendapat pelajar hendaklah berdasarkan kaedah dan langkah yang tertera. Contohnya, apakah cadangan berkenaan boleh berjaya? Telefon bimbit dapat membantu pelajar mencari maklumat yang berkaitan dengan pelajaran. Yang kedua pula, apakah risiko yang mungkin dihadapi? Pelajar akan gagal dalam peperiksaan. Apakah kesan serta-merta? Kesan serta-merta adalah pelajar akan hilang tumpuan kepada guru mereka kerana tumpuan mereka lebih tertumpu kepada telefon bimbit. Kesan jangka panjang pula, pelajar itu akan susah untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Kesan jangka pendek pula, pelajar susah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Kaedah dan langkah yang terakhir, adakah cadangan berkenaan baik? Okey, awak semua rasa cadangan pelajar dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah memberi kesan baik ataupun tidak? Cuba anda semua bagi pandangan korang sendiri. Dengan ini, sesuatu cadangan atau pendapat dapat dipertimbangkan dengan lebih baik dan berupaya untuk mengelakkan pelajar mengambil keputusan yang kurang memuaskan. Okey, untuk slide yang seterusnya, prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip adalah kesan yang dijangkakan akan berlaku perlu jelas, kesan yang membawa kebaikan untuk semua, kesan yang mengandungi risiko, kesan yang tidak bercanggah mengikut jangka masa. Kesan yang dijangkakan akan berlaku perlu jelas. Okey, contohnya, murid-murid akan dapat meningkatkan kefahaman dalam bahasa Inggeris dan lebih berkeyakinan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Kesan yang membawa kebaikan untuk semua pula, contohnya, majoriti murid-murid dapat menguasai dalam bahasa Inggeris. Yang ketiga, kesan yang mengandungi risiko. Contohnya, murid-murid akan mengambil masa untuk menguasai bahasa Inggeris di dalam subjek sains dan matematik. Kesan yang terakhir, kesan yang tidak bercanggah mengikut jangka masa. Contohnya, pada era ini, bahasa Inggeris amat penting terutamanya apabila murid-murid mula melangkah ke dalam bidang pekerjaan. Kerana ada syarikat yang melibatkan pekerjaan yang pelbagai bahasa. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan bagi pembahasan ini kepada Kak Anissa untuk menerangkan topik ini dengan lebih. Okey, terima kasih Fina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Anissa Roida binti Rushdan. Saya telah menyatakan satu masalah yang saya akan sertakan juga kesan dan juga akibat. Okey ke, dengar ke?
Dengar jelas. Okey. Contoh masalah yang saya ambil adalah guru pada masa akan datang akan bekerja mulai 8 pagi dan balik pada jam 5 petang. Dan saya akan nyatakan kesan dan juga akibat berdasarkan untuk jangka masa yang panjang. Okey, kesan yang pertama adalah daripada jam 8 pagi hingga ke 5 petang, banyak sangat aktiviti yang boleh guru-guru dan pelajar lakukan. Namun akibat daripada ini, guru-guru dan pelajar akan lebih penat sebab bila kita belajar banyak sangat benda tu, kadang-kadang bila sampai ke waktu petang tu, kita cuma nak main, kita tak nak dah belajar, tak nak dah fokus dalam kelas. Dan ini takut akan membimbangkan kepada pelajar sebab dia takkan fokus dah lagi dalam kelas. Okey, untuk kesan yang seterusnya, dalam jangka masa 8 hingga ke 5 petang ni, guru-guru pada waktu pagi tu, guru-guru boleh mengajar pelajar dengan mata pelajaran yang teras. Pada waktu petang pula, mereka boleh bermain dengan rakan-rakan mereka. Mereka juga boleh sertai dalam pelbagai acara sukan. Tetapi kesan akibat daripada kesan ini, guru-guru akan lebih kepenatan, terutama guru-guru yang mempunyai anak-anak, dan apabila mereka sudah meluangkan masa terlalu lama di sekolah, apabila guru-guru pulang ke rumah, mereka nak uruskan tentang kerja-kerja rumah, membasuh pakaian, menyediakan makanan untuk makan anak-anak di rumah. Jadi ini akan membimbangkan guru kerana mereka akan tertekan dengan hendak menguruskan masalah di sekolah lagi, masalah belajar lagi. Mereka akan lebih membimbangkan diri mereka, mereka ni tidak mampu menguruskan diri mereka. Dan seterusnya, apabila guru dan para pelajar meluangkan masa lebih lama di sekolah, pastilah mereka akan belajar banyak. Keputusan pelajar pun akan meningkat, pelajar pun akan mempelajari banyak benda. Tapi satu akibat yang saya boleh rungkaikan daripada kesan ini adalah apabila pelajar berada di sekolah, mereka meluangkan masa bersama rakan-rakan dan juga guru. Tetapi mereka kurang masa dengan ibu bapa di rumah. Jadi apabila mereka kekurangan masa dengan ibu bapa di rumah, anak-anak akan kekurangan meluangkan masa dengan ibu bapa. Jadi apabila anak-anak ni kurang meluangkan masa dengan ibu bapa, mereka akan kurang berkomunikasi. Bila anak-anak ni kurang berkomunikasi dengan ibu bapa, mereka akan kurang persefahaman. Jadi apabila mereka kurang persefahaman, anak-anak ni akan jadi tidak mendengar kata, anak-anak akan jadi berkata dengan kata-kata yang tidak elok kita dengar kerana mereka belajar daripada rakan-rakan mereka yang latar belakangnya pun kita tidak tahu kan. Jadinya ini akan sebaliknya, apabila anak-anak ni bersikap tidak elok, ibu bapa akan lebih tertekan kerana tidak wujud persefahaman antara ibu bapa dan juga anak-anak. Okey, daripada kesan yang kedua tadi, daripada kesan dan juga akibat yang kedua tadi, saya sempat melihat situasi ibu bapa saya yang juga seorang guru. Apabila mereka bekerja daripada 8 pagi dan pulang ke rumah dalam pukul 3 petang. Baru 3 petang, masa tu bukan 5 petang lagi. Tapi saya dapat melihat mereka sudah terlalu penat. Sebab apabila di sekolah, mereka perlu menggunakan suara yang lantang untuk mengajar.
pelajar sekolah, mereka perlu menggunakan suara yang kuat untuk mengarah pelajar-pelajar ni. Kadang-kadang pelajar ada yang tak dengar kata. Mereka perlu berurusan dengan ibu bapa lagi, berurusan dengan macam mana nak mengajar pelajar, nak susun pembelajaran untuk mereka. Jadi saya dapat lihat ibu bapa saya, walaupun mereka pulang pada jam 3 petang, saya sudah melihat ibu bapa saya sangat penat. Apatah lagi hendak menguruskan dengan kerja-kerja rumah yang tertangguh, yang perlu diselesaikan. Jadi pada pendapat saya, untuk jangka masa yang panjang, perkara ini tidak boleh dilakukan dalam masa yang panjang dan juga berterusan. Itu sekian daripada saya. Saya serahkan kepada Mas. Terima kasih Kak Nisa. Seterusnya adalah kesimpulan. Antara kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, akal fikiran dia adalah bahagian yang paling penting. Seperti yang kita tahu, kita ni sebagai manusia mempunyai akal fikiran masing-masing. Akal fikiran ni dia adalah bahagian yang paling penting. Di setiap tindakan yang kita lakukan ni, dia adalah berdasarkan apa yang kita fikirkan. Sekiranya kita ni berfikiran baik, maka baiklah tindakan yang kita lakukan, dan begitu juga sebaliknya, jika pemikiran kita tu buruk, maka buruklah perbuatan kita. Contohnya, apabila kita mendalami secara lebih dalam alat berfikir CNS, iaitu consequence and sequel, ataupun dalam bahasa Melayu dia kesan dan akibat. Apabila kita mendalami secara lebih dalam alat berfikir CNS ni, kita dapat memikirkan dahulu kesan dan akibat yang mungkin terjadi di setiap tindakan yang kita lakukan. Senang cerita, apabila kita ingin melakukan sesuatu tindakan, kita akan memikirkan dahulu kesan dan juga akibat yang akan terjadi terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah perlu menguasai konsep kemahiran berfikir. Kita perlu lebih menguasai konsep kemahiran berfikir ni seperti CNS. Kita perlu menguasai seseorang itu, dia akan mendapat lebih pendedahan tentang cara-cara untuk meningkatkan lagi kualiti pemikiran individu tersebut. Seseorang individu itu juga dia tidak akan membuat keputusan secara melulu. Seterusnya, individu tersebut juga dia dapat membezakan antara yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk, dan dia juga dapat menghadapi cabaran yang terkini. Sebagai contohlah, apabila dia menghadapi cabaran ataupun masalah, dia dapat memikirkan dahulu tindakannya dan kesan dan akibat. Dari itu dia dapat menyelesaikan masalah dia dengan lebih baik. Yang ketiga, dapat menghasilkan idea yang bernas. Apabila kita mendalami alat berfikir CNS ni, kita dapat berfikir dahulu kesan dan juga akibat yang akan berlaku. Jadi apabila kita berfikiran kesan dan juga akibat tu, kita dapat menghasilkan idea-idea yang bernas dan berguna untuk kita mulakan tindakan kita. Kerana kita dapat berfikiran dahulu kesan positif dan juga negatif di setiap tindakan yang akan kita lakukan. Yang keempat, dapat mempermudahkan proses berfikir. Setiap individu haruslah berusaha untuk memantapkan lagi serta memahami lebih lagi konsep alat berfikir
untuk mempermudahkan proses berfikir dalam sesuatu perkara yang tidak betul, yang akan menyebabkan seseorang tu berfikir secara terburu-buru dan juga berfikiran sempit. Jadi kita mestilah belajar untuk melakukan sesuatu tindakan tu secara kita perlu berfikir dahulu kesan dan akibat yang akan berlaku. Okey, sekian itu sahaja dari kumpulan kami. Baik, terima kasih banyak-banyak atas pembentangan kumpulan yang terakhir, CNS. Okey. Dah bersedia untuk mendengar komen. Okay, kita pergi kepada kumpulan yang pertama, kumpulan yang membentangkan PMI plus minus dan interesting. Very interesting, sangat menarik walaupun 3 orang tetapi energinya sangat besar. Okay, saya pun agak boleh fokus dengan apa yang disampaikan sebentar tadi oleh kumpulan yang pertama. Saya cuma boleh komen bahawa dari segi penggunaan istilah kumpulan ni dia salah dari segi penggunaan istilah. Penggunaan istilah online sebenarnya dalam bahasa Melayu bukan atas talian. Dalam bahasa Melayu ialah dalam talian. Jadi kalau untuk pembentangan yang akan datang, setiap kali menggunakan online dalam bahasa Melayu, cuba belajar untuk menggunakan online itu sebagai dalam talian, bukan atas talian. Kat situ ada kesalahan sikit lah. Dan juga penggunaan istilah media massa, dia tak sama dengan penggunaan istilah media sosial. Okay, apa yang Batrisya bentang tentang media massa tadi yang mempengaruhi itu, sepatutnya dia buat dua, media massa dan media sosial. Sebab media massa ni ialah surat khabar, majalah, televisyen, radio, itu media massa. Tetapi apa yang kita gunakan pada hari ini iaitu Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, semua tu kita panggil sebagai istilahnya media sosial. Jadi perbincangan Batrisya tadi sebenarnya mengarah kepada media sosial. Bukan kepada media massa secara keseluruhan. Walaupun ada sedikitlah yang tersentuh kepada media massa, tetapi kebanyakan dan majoriti perbincangan oleh Batrisya tadi ialah berkenaan dengan media sosial. Kesalahan istilah berada di situ. Okay, dan saya suka dengan pembentangan kumpulan ini kerana setiap pembentangan Arif, Batrisya dan Yohanis, anda membentang dan menghuraikan setiap alat dengan baik, kemudian anda memberikan keputusan di penghujungnya. Okey, anda beri keputusan selepas anda huraikan, okey, lepas anda bagi situasi, anda hurai P apa, M apa, I ada apa, lepas tu anda bagi keputusan, saya setuju, saya tak setuju, saya dan sebagainya. Jadi bila anda memberikan teknik pembentangan yang macam ni, sebenarnya teknik ini adalah teknik yang paling efektif lah. Saya kata teknik yang paling efektif sebabnya nampak penggunaan alat berfikir itu kepada pembentang dan juga kepada pendengar. Saya suka bila anda membentang tadi, anda bagi masalah, jadi kita boleh blend dengan masalah yang anda bagi. Contohnya macam masalah berkaitan dengan buku teks, masalah berkaitan dengan pembelajaran dalam talian, masalah berkaitan dengan hantaran mahal kan. Siapa tak nak kahwin kan? Semua nak kahwin. Okey, jadi bila pembentangan yang sangat rapat kepada pendengar, macam saya, macam kawan-kawan awak kan. Jadi kita boleh merasakan ia sesuatu yang menarik dan kita suka mendengarnya lagi. Cuma tadi itulah bila kita menyampaikan maklumat, pastikan maklumat yang disampaikan itu betul. Dari segi penggunaan, even penggunaan istilah, nampak kecil je. Kita menggunakan perkataan online tu dalam sebagai perkataan atas talian. Tapi bila orang dengar, orang akan menggunakannya, dia akan jadi berantai. Itu dah menyampaikan sesuatu yang salah lah. Kita tak nak menyampaikan sesuatu yang salah, kalau boleh buat double check. Setiap kali sebelum membentang, cari istilah-istilah yang digunakan adakah betul ataupun salah dari segi penggunaan istilah. Kita tak nak menyampaikan sesuatu yang salah kepada pendengar. Apa sekalipun, pembentangan untuk kumpulan C sangat-sangat menarik dan saya suka sebab ia sangat efektif. Okey, awak bagi maksud PMI, awak bagi masalah dan situasi, awak bagi penghuraian terhadap alat tu macam mana nak guna P, macam mana nak guna M, macam mana nak guna I, kemudian awak bagi keputusan. Saya setuju, saya tak setuju. Baguslah tu. Okey, good strategy. Okey, untuk markah pembentangan kumpulan yang terakhir tadi, consequences dan sequel, saya boleh kata bahawa energinya tak sama. Energi tak sama. Khairul Husni, saya tak nampak energi awak yang paling kurang antara ketiga-tiga muslimat tadi. Husni yang paling rendah energinya, maksudnya dari segi momentum awak mengeluarkan dan menyampaikan penghuraian dan pemahaman agak kurang. Jadi saya menantikan contoh yang lebih jelas dan saya menantikan penghuraian yang lebih banyak. Tapi Husni sekadar memberikan sedikit sahaja ya. Jadi kat situ ada
pengaruh kepada markah awak sikitlah. Afrina memberikan penghuraian yang agak baik, tetapi I need more explanation. Afrina dah okey dah. Okey, apa yang awak cuba sampaikan itu dah sampai, tapi tak reach secara orang kata maksimum. Ada lagi beberapa explanation yang anda tertinggal dan anda tidak masukkan dalam pembentangan anda, sedangkan ada masih ada masa dalam 8 hingga 9 minit lagi. Macam kumpulan tadi memang Yohanis pun laju-laju je dia nak habiskan kan. Mereka menggunakan seoptimum dan semaksimum mungkin masa mereka. Itu maksudnya cukup dari segi istilah pembentangan tu cukup isinya ya. Untuk yang tadi tu sepatutnya Husni boleh panjang lagi, Afrina boleh panjang lagi, tetapi awak memilih untuk berhenti. Jadi di situ dari segi penghuraian agak kurang yang membawa kepada pemahaman awak. Dia saling berkaitan antara penghuraian dan pemahaman. Sebab untuk kemahiran berfikir sekiranya anda mampu menghuraikan dengan baik, maksudnya pemahaman anda juga baik. Tapi jika anda tidak mampu menghuraikan dengan baik, pemahaman anda sebenarnya berada di level yang mungkin sekadar tahu ataupun sekadar faham ataupun anda memang mendalam dari segi kepakaran anda kepada perkara yang anda huraikan. Okey. Manakala dari segi pembentangan oleh Mas Turina dan juga Nur Anisa, saya boleh kata satu pembentangan yang menarik. Mereka menggunakan semaksimal mungkin masa yang mereka dapat. Kalau ikutkan bahagi 4, 30 minit dan 7 minit seorang. Jadi Afrina dan juga Mas Turina dan juga Nur Anisa, anda menggunakan masa semaksimum mungkin. Dan penggambaran yang anda berikan, saya suka Nur Anisa, awak bagi pengalaman. Pengalaman siapa ibu dan ayah anda cikgu ya. Jadi dia ambil contoh yang dekat dengan diri dia dan dia ambil contoh yang dekat dengan situasi semasa, situasi cikgu-cikgu dan kita perkenal siapa cikgu sebenarnya. Jadi situasi itu membawa kepada penjelasan CNS yang sangat-sangat jelas. Dia memberikan akibat jangka masa akibat sekarang, jangka masa pendek, jangka masa panjang. Okey, dan akan datang. Manakala Mas Turina pula saya mengingatkan bahawa Mas Turina sekadar bagi kesimpulan ya. Ada setengah-setengah kalau dia tak bersedia dia baca je kesimpulan tu, tapi Mas Turina awak berjaya walaupun awak diberi bahagian kesimpulan, Mas Turina tetap menghuraikan ke 4 poin kesimpulan itu dengan mengaitkan kepada CNS. Saya agak terkejutlah dengan pembentangan Mas Turina tadi. Saya ingatkan tak dapat markah tinggi ni sebab awak just bentang kesimpulan je. Saya cakap kesimpulan je budak ni. Okey, tapi alhamdulillah Mas Turina menggunakan kelemahan 4 poin itu kepada satu kekuatan yang sangat besar bila Mas Turina mengaitkan setiap satu poin itu kepada CNS. Jadi walaupun kesimpulan Mas Turina menghidangkan situasi, masalah, contoh, penghuraian yang sangat baik untuk alat berfikir CNS. Jadi maksudnya dia menggunakan mungkin Mas Turina mungkin rasa kalau dia lepas tangan, okey tak apalah, kesimpulannya gini-gini je. Tapi bagi dia itu adalah satu orang kata rezeki dia dan dia menggunakan rezeki yang ada sedikit tu, dia banyakkan rezeki tu. Dengan cara dia memberi penghuraian yang sangat panjang, contoh yang sangat baik, berkaitan dengan CNS yang sangat menarik. Jadi Mas Turina sebenarnya bukan sekadar memberi kesimpulan, tapi Mas Turina sebenarnya menggaul semua isi yang diberi oleh Khairul Husni, Afrina dan juga Nur Anisa dalam bentuk kesimpulan yang sangat-sangat menarik dalam masa yang sangat maksimum untuk dia. Okey, jadi pembentangan hari ini sangat menarik sebenarnya dan saya suka dengan pembentangan hari ini. Ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang anda present kepada saya yang menunjukkan teknik pemikiran anda dah mula keluar sedikit daripada kotak pemikiran anda pada mula-mula kita masuk kelas dulu. Kan? Saya rasa sudah nampak sedikit perbezaannya dan saya berharap untuk pembentangan anda untuk subjek-subjek yang lain gunakan kaedah yang sama, strategi yang sama. Ingat, untuk satu pembentangan kita kena ada isi, kita kena ada pengenalan, kita kena ada isi. Dalam isi tu kena ada huraian, kena ada contoh. Dan kena ada kalau perlu buat keputusan, buat keputusan. Kalau ada kesimpulan, pula kesimpulan untuk setiap isi. Dan yang terakhir kali untuk kesimpulan, jangan sekadar merumuskan. Tapi memberikan juga sedikit huraian contoh sebagaimana anda menghuraikan isi. Tetapi untuk penghuraian kesimpulan, ambil belaka idea tadi tu dan huraikan dengan cara yang lebih menarik di bahagian kesimpulan. Sebab give them the very big impact at the end of your presentation. Okay? Tanya, bagus. Saya suka pembentangan hari ini. Okay, jadi siapa-siapa yang tak isi lagi kehadiran, tolong isi kehadiran anda. Ini linknya.
saya akan jumpa anda sekalian pada minggu hadapan, minggu yang ke-11 untuk meneruskan sesi kuliah seperti biasa. Dan saya harapkan anda sudah bersedia untuk study slide kawan-kawan anda ni, sebab ingat soalan final exam mungkin berasal daripada apa yang dibentangkan oleh rakan-rakan anda tadi. Ia bukan pembentangan tapi lebih kepada kuliah subjek kita. Dan saya akan cover semua alat berfikir yang belum dibentang lagi bermula minggu yang ke-11. Okey, sesungguhnya baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya dan kelemahan kita semua di sini. Kita masih ada masa untuk memperbaikinya. Okey, jaga diri baik-baik. Jumpa anda sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Terima kasih.